Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Juan dalam subjek Fiqh tahun 5. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru, iaitu pelajaran yang kelima, solat jamak. Okey, pada video yang lepas kita telah mempelajari solat qasar. Murid-murid boleh rujuk muka surat 46 hingga 50. Okey, mari kita lihat pengertian solat jamak. Apa itu solat jamak? Dari segi bahasa, iaitu menghimpunkan. Ustaz, apa maksud menghimpunkan? Okey, maksudnya mudah, perhimpunan. Okey, pada setiap kali perhimpunan kita ramai-ramaikan sedikit. Ramai-ramaikan maksudnya menghimpunkan satu kepada yang banyak. Okey, dari segi istilah, menghimpunkan dua solat dalam satu waktu seperti menghimpunkan solat zuhur dengan solat asar pada waktu asar. Okey, dua solat ini kita laksanakan sekaligus. Bukan sekaligus maksudnya kita sambung terus, tidak ada tahiyat akhir. Solat zuhur, lepas tu tahiyat akhir, bangun, kemudian solat asar. Itu contohnya dalam waktu asar. Okey, kita lakukan dua solat ini dalam satu waktu sahaja, iaitu dalam waktu asar. Maksudnya solat zuhur pada waktu zuhur kamu tidak perlu laksanakan. Itu contoh dia. Okey, mari kita lihat bahagian solat jamak. Solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Untuk kali ini, video kali ini kita akan mempelajari jamak takdim sahaja. Okey, mari kita lihat apa maksud jamak takdim. Pengertian solat jamak takdim, iaitu solat jamak takdim ialah menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan pada waktu pertama. Ingat, pada waktu pertama. Solat maghrib dengan solat isya dilakukan dalam waktu maghrib. Okey, solat maghrib dan solat isya, mana yang pertama? Okey, yang pertama adalah solat maghrib. Jadi kita laksanakan solat fardu maghrib dan isya pada waktu maghrib. Jadi lepas solat isya nanti, waktu solat isya kita tidak perlu lagi solat isya. Masuk waktu isya tidak perlu solat isya. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Syarat-syarat sah jamak takdim. Apa yang membolehkan kita melaksanakan solat jamak takdim ini? Kalau kita laksanakan menjadi sah. Kalau ada beberapa perkara yang tidak menjadikan solat itu sah, tidak menepati syarat, maka tidak sah solat kita. Pertama, berniat jamak takdim dalam solat pertama, iaitu solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kita mula-mula contoh dalam perjalanan, kita niatkan dalam hati untuk solat jamak takdim, iaitu solat pertama pada waktu zuhur. Nanti waktu zuhur kita akan solat jamak, terus solat asar. Yang kedua, hendaklah ditunaikan secara berturut-turut. Misalnya, selepas menunaikan solat zuhur, hendaklah terus bangun semula untuk menunaikan solat asar. Okey, selepas saja solat zuhur, kita terus bangun, tidak diselangi dengan perbuatan yang lain. Sebagai contoh kita melaksanakan solat zuhur. Selepas solat zuhur kita pergi makan, ataupun kita pergi jalan-jalan, baru kita tunaikan solat asar. Itu tidak boleh. Kena berturut-turut. Lepas saja solat zuhur, kena bangun dan solat asar. Yang ketiga, tujuan perjalanan adalah baik, bukan sebab maksiat. Kita tidak dalam perjalanan tu tidak berlakunya maksiat, maksudnya niat kita untuk melakukan sesuatu, contohnya mau beli arak ke satu tempat. Yang keempat, berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram ke solat kedua. Okey, kita masih dalam perjalanan, bukannya kita sudah sampai ke destinasi. Kita tidak sampai ke destinasi. Dan yang terakhir, perjalanan sekurang-kurangnya 2 marhalah, iaitu 9 km. Okey, kita punya perjalanan itu mesti melebihi 90 km. Ini syarat sah jamak takdim. Ini sekiranya kurang daripada 90, okey, kita tidak boleh laksanakan solat jamak takdim. Sebagai contoh, kita mau pergi ke Beaufort.
dari KK ke Beaufort boleh laksanakan solat jamak takdim. Okey. Yang keenam, sambungannya dilakukan secara tertib. Secara tertib ni secara teratur, bukannya tunggang terbalik. Dan yang ketujuh dan terakhir, mengetahui cara, iaitu kaifiah melakukan solat jamak takdim. Kita mengetahui macam mana melaksanakan solat jamak takdim. Macam mana kita mau tahu? Kita belajar. Okay, mari kita lihat lafaz niat solat jamak takdim untuk solat zuhur dan solat asar. Okey. Jamak mesti ada dua solat, iaitu pasangan dia zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Tidak boleh asar dengan maghrib, okey, ataupun zuhur dengan isyak. Tidak boleh. Kena zuhur dan asar, maghrib dengan isyak, itu pasangannya. Okey, apa lafaz niatnya? Ada dua. Kita boleh guna dua-duanya, sama ada kita mau guna yang atas, yang ini. Okey, mari kita sama-sama baca. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi al-'asri ada'an lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan solat asar kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua pula kita boleh guna usalli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Okey, dua-dua ni boleh kita guna. Tapi sebaiknya kita guna yang pertamalah. Okey, seandainya kita mau guna yang pertama, okey, zuhur dahulu kita sebut, kemudian baru asar. Penggunaannya adalah ilaihi, majmu'an ilaihi. Untuk kalau kita guna yang kedua, solat asar dulu baru solat zuhur, kita guna ila. Okey, majmu'an ila zuhri. Okey, ila. Yang pertama ilaihi, yang kedua ila. Ila. Okey, boleh dapat? Okey, seterusnya untuk solat, lepas solat maghrib dan isyak, dua juga. Okey, yang kita pertama, usalli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihi al-isya'i ada'an lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu maghrib 4 rakaat dihimpunkan solat isya kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, usalli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilal maghribi ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat dihimpunkan solat maghrib kerana Allah Ta'ala. Okey. Dua-dua ni boleh guna, tapi sebaiknya kita guna yang pertama sebab kita buat solat jamak takdim. Okey, itu sahaja. Video yang seterusnya kita akan mempelajari tentang solat jamak takhir. Okey. InsyaAllah apa yang disampaikan dapat difahami oleh semua murid dan juga orang yang menonton. Itu sahaja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe TV Pendidikan Sri KK.